Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua dan selamat berkurung dalam rumah masing-masing. Semasa kita dalam perintah kawalan pergerakan ini, kita santai-santai saja. Tak perlu tension-tension, kita relax saja. Walaupun relax, kita perlu teruskan juga kerja kita macam biasa. Jadi sebagai kawan, saya akan teruskan kerja-kerja saya bercakap dengan orang ramai, khasnya pembuat dasar, sama ada kerajaan atau pembangkang. Antara kebimbangan saya di zaman perintah kawalan pergerakan ini adalah makanan. Sumber makanan kita adalah pertanian, sama ada dari petani ataupun nelayan. Apa berlaku kepada makanan kita di zaman COVID-19 ini? Mampukah kita bertahan? Bersama saya dalam sembang kita pada hari ini adalah Datuk Salahuddin Ayub, Ahli Parlimen Pulai Johor yang juga mantan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Apa khabar Wabi? Alhamdulillah, sehat macam biasa dan sama-sama kita menjaga kesihatan semua. So macam mana dengan perintah kawalan pergerakan ni? Okey ke di Pulai? Saya cuba yang terbaik. Alhamdulillah, pihak keselamatan pun memberikan kerjasama. Bila saya berjumpa dengan roadblock, bagi tahu saya seorang wakil rakyat yang perlu ke pusat khidmat dan mereka faham, dan alhamdulillah saya rasa setakat ini tak ada masalah untuk saya meneruskan tugas dan tanggungjawab saya sebagai wakil rakyat di Parlimen Pulai dan juga di Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram. Ketika PKP ni, di mana YB tinggal? Pada awal itu, 18 hari bulan Mac sehingga 25 saya kebetulan berada di Kuala Lumpur. Dan patuh kepada PKP ini dan juga kita berfikir tentang keselamatan diri, keluarga, tetapi ialah sebagai kita susah ya, kita sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin yang diamanahkan, saya pun tak boleh tidur lena dan walaupun terkurung di rumah, hati itu di Pulai, pikiran tu di Don Simpang Jeram. Walaupun boleh berkomunikasi melalui staf saya di Parlimen Pulai dan juga di Don Simpang Jeram, cuba mengatur mesyuarat melalui online, tetapi tak boleh juga. Jadi saya start kereta dan memandu ke selatan tanah air. Tapi alhamdulillah saya dah beritahu tadi bahawa pihak keselamatan memberikan kerjasama dan faham tentang tugas saya. Alhamdulillah. So sekarang Wabi berada di Pulai lah ya? Sekarang saya berada di Pejabat Parlimen di Pulai. Semalam saya berada di Pejabat Don untuk mengatur, memerhati dan memastikan peruntukan yang sedia ada itu kita belanjakan secepat mungkin kepada mereka yang sangat memerlukan. Ya, Wabi. Wabi tidak jadi menteri lagi kan? Sudah percaya rutin harian Wabi sudah berubah berbanding dengan menteri kan? Jadi tentu apa rasa perbezaan rutin sebagai seorang menteri dan sekarang ahli parlimen dan menghadapi perintah kawalan pergerakan pula Wabi. Macam mana tu? Nature orang politik sama aja. Kami tak boleh duduk diam. Ya. Mungkin dulu sebagai menteri ada tugas rasmi, kita ada tanggungjawab yang penuh di pejabat dan kemudian di luar pejabat jumpa dengan rakyat, selesaikan isu-isu yang berkaitan dengan kementerian, dan itu tugas rutin yang mesti kita selesaikan. Ya. Dan hujung minggu balik kawasan menunaikan tanggungjawab pula sebagai wakil rakyat.
Sekarang walaupun tidak bertugas sebagai menteri, sama saja. Ya. Dua-dua pening. Di pejabat dulu kita sibuk menguruskan hal-hal kerajaan, rakyat secara official. Tidak jadi menteri pun kita ada kawasan dan kita ada tugas politik yang harus kita selesaikan. Jadi bagi saya sama sahaja, tapi lagi segi apa? Lagi segi rasmi sebagai menteri itu saya penuh sedar memang penuh dengan tanggungjawab dan menghadapi isu-isu rakyat hari ke hari yang mesti kita selesaikan. Okey, YB. YB sekarang berada di Pulai di zaman Perintah Kawalan Pergerakan ini. Bagaimana penduduk Pulai menghadapi ini? Saya percaya ramai yang bekerja di Singapura, nak keluar ke Singapura ada macam sekatan dan sebagainya. Bagaimana ya penduduk Pulai, penduduk kawasan YB sendiri dalam menghadapi sekatan ini? Kita begini, kita tanggungjawab keseluruhan sejak saya menang pada tahun lepas itu, pada Mei 2018, kita dah kenal pasti kelompok-kelompok tertentu yang menjadi rakyat kita. Dalam semasa perintah PKP ini, kita fokus pada golongan B40. Itu golongan target yang mesti kita, kalau boleh jangan terlepas. Dan pada anak-anak muda yang bekerja di Singapura itu, separuhnya masih tidak boleh lepas lagi, mereka terkandas di Singapura dan sebahagiannya memang berada di kawasan parlimen kita. Dan ini juga kita cuba bantu dengan sebaik mungkin dan kita juga merakan saya di Singapura ialah dulu sebagai menteri dan orang politik, kita ada hubungan baik dengan beberapa diplomat di sana. Mereka disediakan tempat dan penempatan yang mereka perlukan, mereka makan minum mereka cukup dan cuma kita kena perhatikan tentang kebajikan mereka. Itu yang duduk di seberang tambak. Yang dalam kawasan parlimen ini yang kita sedang fokus sampai kepada hari ini. Jadi saya telah keluarkan sebahagian daripada peruntukan yang sedia ada untuk membeli bekalan makanan asas, beras, tepung, gula, minyak, sardin, kalau ada yang lain itu termasuklah roti putih yang boleh kita bekalkan. Itu asas atau basic. Kerana saya cukup bimbang berlakunya apa yang saya bimbang adalah saya tak nak mereka ni berada menjadi mangsa kebuluran. Bukan mati kebuluran lagi. Saya tidak mahu seboleh-bolehnya ada rakyat yang menghadapi ancaman kebuluran. Tetapi dengan pakej rangsangan yang telah pun dikeluarkan, diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, golongan ini dalam masa 2-3 minggu ini akan dapat kita selesaikan. Mereka akan diberikan uang tunai 1,600 bagi B40. Jadi itu maknanya kita telah mencapai objektif supaya golongan sasar ini jangan terceceh. Dan tugas wakil rakyat adalah membantu menyalurkan maklumat kepada pihak kerajaan supaya mereka dibantu. Tapi within dalam tempoh yang ada ini, di samping menunggu duit mereka masuk dalam bank, inilah tugas wakil rakyat. Seboleh mungkin kita menyantuni golongan B40 ini dan kita bekalkan dengan suatu package makanan supaya mereka insya-Allah dapat bertahan dalam beberapa ketika ini. Wabi, saya dah sebelum ni saya bercakap dengan ahli Parlimen Shah Alam. Masalah besar mereka adalah golongan-golongan yang duduk di rumah-rumah flat dan sebagainya. Mereka terperangkap dalam flat dan kadang-kadang nak keluar pun mereka tak ada pekerjaan dan sebagainya. Saya bercakap dengan Wabi Mujahid, ramai di kalangan penduduk kawasan beliau, rakyat beliau, nelayan, harga ikan mereka tidak boleh dijual kerana tidak ada pemborong yang datang mengambil sebagaimana biasa akibat perintah sekatan. Nature masalah di tempat YB pula macam mana sebenarnya di Pulai ni? Di selatan tanah air, terutama sekali orang yang berdekatan dengan Singapura, dekat kawasan YB sendiri ni. Saya dah sebut tadi kita ada beberapa perumahan rakyat termiskin.
flat, mereka terpaksa berkurung di dalam. Kita nak buat hebahan itu kita kena cermat. Kita tak nak pula datang secara berkumpulan. Ini akan melanggar perintah berkurung atau PKP itu sendiri. Jadi kita melalui database yang ada, kita sebaik mungkin jangan keluar, kami hantar di rumah. Itu pendekatan yang cuba kita buat. Tapi kita juga terus terang bukan mudah, ya. Ini cabarannya. Sebab kita pun kena jaga kesihatan kita. Jarak, social distance tu kita kena jaga. Dan kita pun tidak digalakkan untuk terdedah terlalu lama di luar sana. Jadi kita harus mengambil semua faktor-faktor itu. Tetapi alhamdulillah setakat hari ini ada petugas yang telah kita kena pasti, ada sukarelawan yang memang mereka bertugas, kita berilah mereka sedikit imbuhan dan kita pastikan mereka juga mendapati kawalan keselamatan diri mereka, hand sanitizer, ya, topeng muka, dan mereka kena ikut peraturan-peraturan yang ditetapkan supaya juga kita tak nak juga messenger kita ini ataupun delivery man kita ini juga terdedah dengan kepada ancaman COVID-19 ini. Jadi kawasan saya sama juga, ada kampung-kampung pinggir bandar, ada flat-flat perumahan yang PPRT tadi, dan juga ada juga setinggan-setinggan yang kita panggil wakil mereka dan kita hantar bekalan makanan ini. Kita cuba untuk tidak membuat program untuk mereka datang secara berkumpulan. Ini adalah antara usaha yang telah dapat kita laksanakan dan alhamdulillah setakat ini sama ada di DUN ataupun di Parlimen kita berjaya menghantar bakal makanan ini sampai pada golongan asas. Biasanya apa jenis bantuan yang YB hantar kepada mereka, makanan yang diberikan ataupun jenis-jenis makanan yang diberikan kepada mereka? Asas kita beras itu penting. Ada gula, ada tepung, ada minyak masak dan juga sardin. Itu asas lah. Ya. Kalau ada lebih lagi, jadi ada roti dan seumpamanya. Jadi satu paket itu lebih kurang nilainya dalam RM50 begitu yang telah kita berjaya agihkan. Dan Maggi, ya, Maggi. Ya. Kalau ikut saya punya FB pusat khidmat pula itu ada satu insiden yang saya sendiri sangat sedih, ya. Sampai sahaja Maggi di rumah mereka itu anak-anak terus berteriak, ya. Lapar mak, ya. Lapar, kami lapar. Terus ambil Maggi, tuang air panas dan mereka makan. Itu gambaran, ya, bagaimana golongan asas ini perlu betul-betul dicari, ya, kerana mereka memang lapar. Ya. Ini ada ramai sebenarnya, itu saya sebut di awal, bukan dengan niat untuk mengkritik kerajaan yang ada pada hari ini. Bukan itu. Ini saat kita mesti saling membantu. We must complement each other. Tapi yang saya bimbang, jangan terlepas golongan ini. Kerana mereka ini golongan yang bergaji hari. Yang tak ada kerja, tak ada duit. Ya. Kaya sepagi makan pagi. Jadi memang Maggi bagi mereka tu Allah sangat besar, ya. Kita mungkin tak ada apa, ya. Jadi bagi anak-anak mereka yang di rumah 3-4 orang dapat Maggi itu, ya, mereka rasa dah cukup besar bagi mereka. Dan inilah antara tugas kita yang kalau boleh kita carilah mengasasai ini dengan sebaik mungkin. YB, ketika sedang YB sibuk ataupun petugas-petugas YB sibuk menghantar barangan ini, tiba-tiba datang satu arahan daripada kerajaan bahawa NGO ataupun politik tak boleh lagi menghantar ataupun menyerahkan bantuan ini direct kepada kepada mereka. Kita kena, kalau kita ada nak beri benda, kita kena hantar kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan mereka akan hantar kepada kumpulan sasaran itu. So, apa pandangan YB tentang benda-benda yang macam ni? Saya rasa beginilah, kita mesti komplimen. Bukan nak menunjuk bahawa kita boleh buat semua, tidak begitu. Ya. Kerajaan perlu NGO dan NGO ini, ya, mereka ni memang kerja
kita appreciate NGO ni dalam banjir besar, tsunami di mana di Indonesia, di tempat-tempat lain ya, peperangan di Afghanistan, Palestin ya. Kita memang ramai NGO kita ni dah far advance. Mereka lebih berpengalaman. Jiwa mereka itu lebih cepat daripada orang politik. Jadi saya rasa jangan kita berikan mereka banyak sangat halangan. Facilitate mereka. Dan yang paling penting bagi saya, bagi COVID, untuk menghadapi masalah COVID-19 ini adalah penyediaan keselamatan itu saja. Mereka sehat, mereka kena pakai pakaian yang boleh melindungi diri mereka daripada serangan virus ini, dan mereka menjaga semua aspek SOP yang mereka tetapkan. Jadi biar NGO ini pergi. Tanpa NGO nanti saya bimbang kerajaan akan lumpuh. Ya. Jadi biar kita bersama masuk dalam masyarakat, termasuk orang politik, ya. Masuk wakil-wakil rakyat. Kami rasa berikan kerjasama kepada kita, beri keizinan kepada kita, dan kita akan penuhi SOP. Jadi biar ramai frontliner ini, biar ramai golongan Barisan Harapan ini yang insya-Allah kita boleh kawal dengan SOP yang jelas. Jadi dengan menghalang mereka itu, saya rasa saya kurang bersetuju, dan kita mesti memberikan mereka ini sepenuhnya kebebasan dengan kita menetapkan SOP, dan mereka kena ikut SOP itu untuk mencapai matlamat bersama. Itu saya rasa yang terbaik bagi kita, komplement antara NGO, orang politik dan juga kerajaan yang ada pada hari ini untuk kita menangani masalah COVID-19. Ya, okey, YB. YB adalah bekas ataupun mantan Menteri Pertanian dan Industri atas Tani lah. Ketika YB menjadi menteri dahulu, apa sebenarnya yang YB paling ingatlah yang YB buat ketika itu untuk membantu sebenarnya mengurangkan masalah rakyat terutama ketika dalam macam ni? Apa yang YB buat masa YB jadi menteri dulu? Baik, saya tidak boleh lupa tentang bagaimana kita harus memastikan indeks food security kita ini mesti dalam keadaan yang stabil, ya. Dan alhamdulillah walaupun selepas itu diambil alih oleh kerajaan yang ada pada hari ini, saya dapati bahawa tugas menteri baru adalah untuk menjaga dan memastikan kita cukup makanan. Dan kita dalam beras sebagai contoh, SSL kita disebut sebagai self-sufficient level kita adalah 70%. Itu yang dikeluarkan oleh petani-petani tempatan kita. Dan 30% lagi kita terpaksa import, ya. Bernas diberikan tanggungjawab ini, dan kita mengimport hampir 800,000 hingga 1 juta tan metrik setahun untuk mencukupkan beras kita untuk kegunaan tempatan di masa aman atau pada masa krisis yang seperti ini. Dan alhamdulillah saya telah mendengar laporan yang terbaru bahawa pada masa ini kita memerlukan lebih kurang 200,000 tan metrik sebulan bagi beras. Kita memerlukan lebih kurang 57 hingga 59 juta ekor ayam satu bulan untuk keperluan protein, dan untuk telur kita memerlukan 800 juta biji sebulan setakat ini, dan juga daging kita memerlukan, termasuk daging beku yang diimport, lebih kurang 18,000 metrik tan satu bulan. Jadi ini semua telah dijaga dengan baik semasa saya di kementerian dulu dan disambung oleh menteri yang baru. Inilah di antara tugas utama sebenarnya, the core business MOA adalah untuk memastikan kecukupan makanan ini. Dan alhamdulillah ini boleh dikatakan kita masih mampu bertahan, ya, walaupun dalam keadaan yang sedemikian, insya-Allah kita boleh bertahan sampai bulan Ogos.
kalau mengikut statistik yang ada pada hari ini. Tetapi Saudara Zul, saya juga sangat concern bahawa ini adalah isu global. Ya. Ini bukan macam tsunami di Aceh. Ya. Ini bukan macam berlakunya gempa bumi di Tokyo. Itu hanya berlaku di tempat-tempat tertentu. Ini worldwide. Ya. Ini satu dunia. Jadi bayangkan, sebagai contoh saya sebut tadi tentang stockpile beras kita. Kita perlu mengimport setahun 800,000 metrik ton setahun untuk cukup kita punya SSL. Dan saya dengar berita minggu 4 hari lepas Vietnam juga telah menghentikan ekspor beras. Ya. Dan demikian juga Thailand. Ya. Inilah yang menjadi isu pada hari ini. Itu baru beras, ya. Belum ayam. Ayam kita walaupun SSL kita cukup, kita ada 120%, kita ada lebihan. Ya. Tapi kena ingat makanan ayam itu corn, kita kena import dari Argentina. Kita kena import dari Ukraine. Ya. Ini semua daripada US, ini semua negara yang dilanda dengan COVID-19 pada China. Ya. Jadi saya nampak ini satu lagi isu yang kita harus fikirkan. Betul ini unprecedented, unthinkable, benda yang tidak pernah kita fikirkan berlaku serentak, serangan satu di dunia, kapal terbang tak boleh terbang, kapal laut tak boleh berlayar, pengangkutan kita tak boleh bergerak, dan tuaian hasil-hasil seperti gandum, corn, beras, padi dan seumpamanya, sayur-sayuran yang diimport dan banyak bijirin-bijirin yang diimport, ini semua jam satu dunia. Jadi bayangkan selepas bulan 8 nanti, Saudara Zul, saya rasa kita kena bersedia dan saya harap kerajaan pada hari ini akan memanggil menubuhkan di samping MKN, ialah walaupun apa pun kita harus hargai MKN yang membuat tugas pada hari ini, tapi kena ada satu lagi, itulah Majlis Keselamatan Makanan Negara. Yang ini tidak ada di peringkat Kementerian MOA, dan kita tidak, MOA cannot stand alone on this issue. Ini mesti negara yang menubuhkan Majlis Keselamatan Makanan Negara, sebab kita kena anticipate apakah kekurangan bahan asas yang mungkin berlaku sekiranya COVID ini akan sampai. Contohnya kalau diperpanjangan seperti mana di China, kita tak boleh nak nafi, dia mula bulan 12, kalau hari ini katakan China hampir berjaya, dia ambil masa 4 bulan. Kita baru mula lockdown baru 2 minggu. Ya. Jadi kita bayangkan ini isu ini akan berlaku. Jadi untuk kebersamaan kita, saya rasa sebagai mantan Menteri Pertanian, inilah masanya pakar-pakar pertanian kita yang akan diberikan satu bidang kuasa, kunci kuasa oleh kerajaan federal untuk menubuhkan Majlis Keselamatan Makanan Negara untuk kita menghadapi satu isu yang akan berlaku selepas COVID ini berakhir, insya-Allah. Ini satu benda yang sangat penting yang ini saya sarankan kepada pihak kerajaan. Ya, apa yang YB sebut itu sebenarnya sangat menakutkan, bahawa bekalan kita hanya boleh bertahan sehingga bulan 8 saja, dan kita perlukan perlukan stok makanan baru untuk mengisi, dan kita hanya ada 70% saja apa yang kita ada sekarang, 30% kita tak boleh import. Jadi cadangan YB tadi, Majlis Keselamatan Makanan Negara, kalaulah kerajaan yang ada sekarang menawarkan ataupun membuat tawaran kepada YB lah, ataupun memohon kerjasama daripada YB sebagai bekas Menteri Pertanian, adakah YB bersedia untuk bekerjasama? Apa perlu sikap dalam konteks ini pada pandangan YB lah? Pakatan Harapan akan buat bagaimana? Adakah mereka bekerjasama? Boleh bekerjasama untuk menyelesaikan masalah bersama ini? Kalau sebelum ini dalam isu yang melibatkan, kita pernah, kalau banjir paling besar di Kelantan saya rasa 2014 yang paling besar lah, dianggap banjir paling besar.
Kemudian kita ada isu yang melibatkan luar negara, ya, tsunami, berlakunya gempa dan seumpamanya. Kita dengan kerajaan boleh kita boleh bersama. Waktu itu ialah kita masih lagi pemanggang waktu itu. Tak ada isu pun untuk kita memberikan kerjasama. Jadi untuk kepentingan negara dan rakyat dalam isu yang kita sedang menghadapi pada hari ini yang akan melibatkan isu keselamatan makanan, saya rasa itu tidak ada masalah bagi kita untuk complement. Saya dah sebut tadi, we must complement each other. Ini isunya. Jadi apa yang boleh kita buat pada hari ini adalah membantu semua pihak. Kerana bila kita membuat PKP, kita mesti pastikan yang duduk berkurung itu ada makanan. Kalau tidak, nanti akan jadi isu lain. Mereka akan keluar nanti untuk mencari makanan. Ini yang kita tak mahu. Jadi selepas besok isu ini berakhir, insya-Allah kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya COVID-19 ini akan berakhir secepat mungkin. Tapi pada waktu itu juga kita akan juga menghadapi satu isu ekonomi yang satu dunia juga akan bangun balik untuk memantapkan kembali ekonomi mereka. Dan itu ada satu period, ya, satu senggang waktu yang semua orang juga mesti memberikan contribution mereka. Jadi ini yang penting bagi saya. Ada pandangan YB lah dengan unjuran yang ada sekarang ni, adakah sistem pertanian kita yang telah YB menjadi menteri sebelum ni bersedia untuk menghadapi benda ni? Katakanlah perintah berkurung ni terpaksa kita bertahan sehingga katakanlah 2 bulan ataupun 3 bulan lagi. Adakah sistem pertanian kita boleh diaktifkan? Sebab masalah sekarang nelayan tak mau pergi ke laut kadang-kadang sebab mereka melalui perintah larangan ini, sebab apa yang berlaku di Simpang Renggam misalnya, orang Simpang Renggam tak boleh keluar, orang luar pun tak boleh masuk Simpang Renggam. Jadi adakah kerajaan perlu membuat sesuatu, merancang sesuatu sehingga untuk membolehkan kita persiapkan diri kita semula untuk menyediakan bekalan makanan ini? Serazul, ya, soalan itu sangat relevan, ya. Dan saya tidak malu untuk terus terang, tidak keberatan untuk saya bercakap bahawa ada banyak lagi kerja yang saya tidak dapat selesaikan setahun 8 bulan di kementerian. Dan ingat pada waktu itu kita betul unthinkable. Kita bersedia tentang food security, baik SSL kita tentang beras, alhamdulillah 70%. Baik di waktu kita tidak mengandaikan berlakunya serangan virus atau peperangan yang melumpuhkan dunia. Kita tidak anticipate sampai ke tahap itu, ya. Tapi dengan adanya unjuran itu kita boleh bertahan. Beras kita 70%, daging kita 23%, ayam kita alhamdulillah 120%, telur kita 100%, susu segar kita lebih kurang 62%, dan yang lain itu kita masih bergantung pada import pada waktu itu. Maka dalam menunaikan tanggungjawab sebagai menteri dulu, 1 tahun 8 bulan kita cuba untuk membuat pelbagai program, contohnya urban farming, vertical farming, ya. Kita nak membuat consolidation tanah, kita nak banyak memberikan petani kita subsidi di peringkat output. Lagi banyak mereka mengeluarkan hasil pertanian, lebih banyak kita bagi mereka subsidi. Kita nak memodernkan sektor perikanan, vessel mereka dan seumpamanya. Dan juga kita nak membuat estate-estate baru, padi kita, dan kita nak review balik tentang pemberian subsidi. Kita nak formulakan balik baja kita. You see, 1 tahun 8 bulan tu memang tidak dapat saya selesaikan. Itu saya kata, saya minta maaf dengan rakyat. Setahun 8 bulan saya banyak kerja saya tidak boleh buat kerana ialah isu pertukaran kerajaan. Datang pula isu seperti ini, Zul, ya. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana persediaan bukan kita, negara besar seperti China dan Amerika yang sekarang ini dilanda dengan COVID-19 ini, juga mereka pada hari sangat concern tentang isu food security ini. Jadi
Di saat inilah sebenarnya kita benar-benar merasakan istilah food security itu bukan hanya persediaan di waktu aman, di waktu susah. Susah itu pun kita kena unjurkan. Sebagaimana yang kita berlaku pada hari ini, di luar jangkaan pukulan ataupun gelombang virus yang melanda satu dunia. Kalau dulu bolehlah, kalau berlaku di Malaysia, Vietnam boleh hantar beras. Kalau berlaku gempa besar di China, Amerika atas nama kemanusiaan boleh hantar lagi pakar-pakar mereka, bahan mentah mereka. Kalau berlaku tsunami di Aceh, satu dunia boleh datang bawa bahan mentah. Tapi ini satu dunia sedang menyerang. Inilah Zul yang saya katakan tadi, sebenarnya aspek pertanian ini memang satu perkara yang saya rasa lepas ini saya rasa jangan dikirikan lagi kalah, jangan dikirikan Kementerian Pertanian ini, mesti letak sebagai Menteri Kanan bagi sebuah negara. Sebenarnya Menteri Pertanian itu di samping Menteri Keselamatan Dalam Negeri, Menteri Pertanian itu adalah Menteri Kanan pada sebuah negara yang menjaga tentang food security. Itulah pandangan saya yang saya belajar 1 tahun 8 bulan sebagai bekas menteri, dan juga sekarang menghadapi isu bagaimana kita bergelut untuk mencukupkan makanan dalam negara kita di saat negara kita sendiri tidak cukup dari segi SSL dan dunia pula tidak boleh membantu banyak kita pada masa dan ketika ini, kerana mereka juga akan menghalang ekspor bahan mentah mereka kepada negara-negara lain dan mereka sendiri berhadapan dengan COVID-19 ini. Ya, banyak lagi rasanya kita perlu bincangkan dengan YB bekas Menteri Pertanian ini, tetapi nampaknya YB masa kita tak berapa banyak yang ada, tetapi saya percaya kita perlukan lepas ini bertemu lagi, berbincang lagi, bercakap lagi tentang food security, sebab sebagaimana kata YB ni bekalan kita hanya ada sampai bulan 8 saja. Dan selepas itu kita akan menghadapi masalah dan kita perlu rancangkan sesuatu untuk negara ini. InsyaAllah lepas ini kita bercakap lagi, Wabi. Untuk kali ini, terima kasih banyak kerana sudi bersama saya dalam sembang-sembang kita sempena PKP ini. Semoga kerja baik yang Wabi buat diterima oleh Allah sebagai amal soleh. InsyaAllah, Wabi. Ada pesan-pesan apa-apa, Wabi, kepada rakyat dan juga kerajaan sebelum kita berhenti, Wabi? Okey, saya ulang lagi sekali Zul ya. Kalau boleh, Zul juga seorang wartawan yang salah seorang wartawan yang tersyukur juga di Malaysia ini. Zul boleh highlightkan perkataan saya ini, maknanya negara sekarang juga mesti menubuhkan Majlis Keselamatan Makanan Negara. Di samping Majlis Keselamatan Negara yang bersedia setiap hari pada hari ini. Sekarang ini kita kena benar-benar menubuhkan, saya mengesyorkan kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri untuk menubuhkan Majlis Keselamatan Makanan Negara kalau boleh pada hari ini juga, untuk majlis ini bermesyuarat hari ke hari untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Yang keduanya tadi, Zul, saya mengharapkan supaya rakyat bertenang dan rakyat dapat untuk hidup dan memberikan kerjasama walaupun terpaksa kita menghadkan langkah-langkah kita dan kita mahu membantu front liner kita di hospital, pasukan keselamatan kita. Saya menempuhi Roadblock, melihat wajah-wajah tentera dan polis kita berpeluh-peluh ya, memakai topeng. Juga mereka juga berhadapan dengan suatu keadaan yang mungkin membahayakan diri mereka. Kalau kita beri kerjasama pada mereka, kita akan dapat membantu negara. Yang ketiga, Zul, saya harap sukarelawan kena wujud, NGO kena diperkukuhkan dan beri mereka panduan SOP, latih mereka, kerana ini sangat penting untuk membantu kerajaan melancarkan apa juga bentuk bekalan yang kita sampaikan pada setiap isi rumah dalam negara kita, dan jangan ada rakyat yang menjadi mangsa kebuluran daripada isu COVID-19 ini. InsyaAllah, Zul, kita bekerjasama bersama untuk rakyat dan negara kita, insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah, Wabi. Terima kasih banyak, Wabi, kerana sudi bersama saya. Kita jumpa lagi insyaAllah dalam sesi-sesi sama kita akan datang. Terus relax, jangan tension sangat. Walaupun kita memang takut tentang bekalan makanan kita tidak mencukupi, tetapi kita kena relax untuk membolehkan kita dapat mencari solusi terbaik untuk negara, insyaAllah. InsyaAllah, Wabi. Terima kasih banyak. Kian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.